Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tentang tugasan perkumpulan yang bertajuk modus operandi dan langkah-langkah menangani skema. Sebelum tu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Zulkarnain Amin bin Razali, nombor matrik B0918103447. Saya akan menerangkan tentang bahagian pengenalan dan objektif kajian. Yang kedua, Muhammad Azri Hanafi bin Abu Sama, nombor matrik B0918101035. Beliau akan menerangkan tentang sorotan kajian. Yang ketiga, Muhammad Rifki Sani bin Muhammad Noh, nombor matrik B0918100282. Beliau akan menerangkan tentang metodologi kajian. Yang keempat, Nik Azfa Ashraf bin Nik Aziz alias Nik Abdul Aziz, nombor matrik B0918100545. Beliau akan menerangkan tentang perbincangan dan hasil kajian. Dan akhir sekali, Muhammad Fikri bin Muhammad Sabri, nombor matrik B0918102004, yang mana beliau akan membentangkan tentang kesimpulan untuk kajian ini. Baik, kita masuk kepada pengenalan. Apa itu skema? Skema merupakan satu aktiviti jenayah terancang yang dilakukan melalui medium teknologi dan media sosial. Kadar kes penipuan cyber atau skema yang telah direkodkan oleh pihak berkuasa menunjukkan satu trend peningkatan yang amat membimbangkan, di mana pada tahun 2021, statistik dikeluarkan oleh pihak polis di Raja Malaysia telah menunjukkan peningkatan kes skema di Malaysia telah meningkat sebanyak 60% dalam tempoh 10 tahun, dan pada tahun 2019, jumlah kes penipuan dalam pembelian secara atas talian sahaja telah merekodkan sebanyak 2,512 kes yang mana membabitkan kerugian sebanyak RM28 juta. Jumlah peningkatan kes penipuan cyber semakin meningkat pada tahun 2020, di mana statistik menunjukkan kes penipuan cyber telah meningkat kepada 5,846 kes dan telah mengakibatkan kerugian sebanyak RM41 juta. Dan sebanyak 8,997 kes direkodkan pada tahun ini, iaitu tahun 2021 bermula pada awal Januari sehingga Oktober sahaja, yang telah mengakibatkan kerugian sebanyak RM58 juta. Seterusnya kita masuk ke kaedah ataupun modus operandi yang digunakan oleh skamer untuk melakukan aktiviti scam. Berbagai kaedah penipuan cyber atau skema ini boleh dilakukan, tetapi secara umumnya 5 kaedah utama yang sering digunakan oleh mereka adalah ialah panggilan telefon, love scam, penipuan black money, penipuan SMS jabatan bertuah dan parcel scam. Namun, dengan pesatnya pembangunan teknologi, kaedah yang digunakan oleh individu-individu untuk melakukan penipuan juga telah dipelbagaikan. Antaranya yang terbaru adalah melalui aplikasi yang boleh didapati di Google Play, iaitu Like and Share, di mana aplikasi ini mengutip wang daripada mangsa dan menjanjikan mereka pulangan yang berlipat kali ganda. Ini akan membawakan mangsa terpengaruh dan terjerat dalam penipuan scam ini. Seterusnya kita telusuri secara umum berkenaan dengan faktor utama berlakunya kes penipuan cyber. Antara faktor yang dapat dilihat di sini adalah kemajuan teknologi, di mana dengan pembangunan pesat infrastruktur teknologi, ianya membuka ruang yang lebih luas bagi skamer untuk melakukan penipuan dengan menggunakan pelbagai taktik dan tipu helah. Faktor kedua adalah peningkatan penggunaan media sosial. Kadar penggunaan media sosial saban hari semakin meningkat, terutama setelah berlakunya krisis wabak COVID-19, di mana pengguna media sosial bukan sahaja melibatkan golongan dewasa, bahkan kanak-kanak dan warga emas. Ini akan memudahkan lagi skamer untuk menjalankan taktik kotor mereka untuk melakukan penipuan. Faktor lain yang dapat dilihat di sini adalah kerakusan untuk cepat kaya. Dengan adanya sifat yang sedemikian, akan lebih memudahkan lagi seseorang individu itu terpengaruh dengan skema yang mana boleh menyebabkan mangsa menanggung kerugian yang sangat besar. Dan seterusnya kita akan masuk kepada kaedah bagi membendung peningkatan kes penipuan cyber. Antara usaha-usaha yang dapat dilakukan bagi membendung kadar peningkatan kes penipuan cyber adalah dengan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kewujudan dan kesan skam kepada masyarakat.
Seterusnya, kaedah lain yang dapat dilihat di sini adalah dengan memperkenalkan subjek berkaitan dengan etika penggunaan teknologi, supaya generasi muda mempunyai etika dan tanggungjawab ketika menggunakan teknologi dan media sosial. Kaedah lain yang boleh dilakukan adalah dengan menyediakan khidmat kaunseling dan nasihat kepada masyarakat tentang bahayanya aktiviti skam ini. Seterusnya, kita masuk kepada objektif kajian. Dalam kajian ini, kami telah menyelarakan 3 objektif utama, iaitu yang pertama, membincangkan tentang kaedah penipuan dan modus operandi yang digunakan oleh penjenayah cyber di Malaysia. Yang kedua adalah membincangkan tentang punca peningkatan kes penipuan cyber yang semakin meningkat. Dan objektif yang ketiga adalah untuk mengkaji secara lebih dalam tentang kaedah untuk membendung kes penipuan cyber. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan perbentangan ini kepada Azri Hanafi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri Hanafi bin Abu Sama di 0918100035 akan menerangkan tentang soalan kajian iaitu modus operandi scammer. Yang kedua, punca peningkatan kes penipuan cyber. Dan seterusnya, langkah-langkah membendung penipuan cyber. Okey, untuk modus operandi scammer, modus operandi yang pertama yang digunakan oleh scammer iaitu memasukkan maklumat peribadi di akaun laman sosial. Biasanya golongan ini akan berkenalan dengan menyamar sebagai lelaki British. Oleh itu, tidak hairanlah kebanyakan mangsa penipuan ini adalah orang Melayu. Untuk jurnal yang kedua, daripada Alawi et al. 2018 juga, barangan mewah palsu yang sering dijanjikan oleh penipu akan menghalang mangsa daripada mengetahui bahawa mereka telah ditipu sehingga mangsa mengalami kerugian. Sedikit bergerak dalam bentuk kumpulan, setiap ahli akan memainkan peranan mereka sendiri bertujuan untuk menipu mangsa. Untuk punca peningkatan kes penipuan cyber daripada Syaharudin 2020, peningkatan penggunaan media sosial semasa bekerja dari rumah dilihat sebagai salah satu punca. Faktor yang menyebabkan jenayah cyber termasuk akses semua orang kepada internet dan penggunaan yang digunakan secara meluas di seluruh dunia. Oleh itu, terdapat netizen yang tidak bertanggungjawab akan mencuri identiti pengguna orang lain untuk buat duit. Yang kedua, Nawawi 2021, punca peningkatan jenayah cyber salah satunya adalah mengambil jalan pintas. Oleh itu, ada di antara mereka yang sanggup melakukan penipuan dalam talian untuk disasarkan golongan tertentu. Jelas sekali sekumpulan kecil manusia ni dia ingin menjadi kaya dalam sekali mata dengan melakukan hal tersebut. Untuk langkah-langkah membendung penipuan cyber, yang pertama, daripada Kamar 2020 menerangkan langkah pertama untuk menangani jenayah cyber adalah memberikan kesedaran kepada masyarakat akan ancaman sebenar jenayah cyber yang boleh memudaratkan kehidupan mangsa. Pelbagai taktik yang licik digunakan penjenayah akan menjadi rujukan kepada golongan yang pakar dalam memastikan perkara yang telah berlaku tidak berulang. Yang kedua, daripada Air Pendidikan dan Penipuan 2021, setiap individu perlulah memainkan peranan masing-masing dalam lingkungan kuasa dan kemampuan yang ada. Pihak pengurusan atasan syarikat atau organisasi perlulah menangani risiko ancaman cyber. Kerajaan juga perlu menentukan wujudnya organisasi bebas yang mempunyai kepakaran dan keselamatan maklumat yang boleh memberikan khidmat dan nasihat tentang cara yang betul dan sesuai untuk menangani ancaman cyber. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Muhammad Rifki Sani bin Makno. Nombor matrik saya B0911810282 dan hari ini saya akan menerangkan tentang metodologi kajian bagi tajuk modus operandi dan langkah-langkah mengatasi penipuan cyber. Dalam metodologi kajian, yang pertama, kaedah yang digunakan bagi mencapai objektif dan matlamat kajian. Yang kedua, ia bertujuan untuk menjadikan kajian lebih sistematik dan terurus. Ia juga menerangkan tentang semua kajian yang digunakan untuk mendapat maklumat dan data.
yang terakhir membincangkan dengan lebih terperinci tentang perkara penting dalam menyiapkan kajian ini. Dalam metodologi kajian, teknik yang digunakan adalah pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, ia digunakan adalah daripada artikel, petikan akhbar dan juga jurnal atas talian. Metodologi kajian yang pertama yang dapat dikumpulkan dalam kajian ini adalah daripada satu jurnal atas talian yang dilakukan di Selangor, dan dalam kajian ini kita telah dapati bahawa Selangor adalah negeri teratas yang terlibat dalam kegiatan penipuan cyber. Dalam kajian kedua, ianya juga dikumpul daripada salah satu jurnal atas talian yang dibentangkan oleh pihak polis yang menunjukkan kegiatan jenayah cyber lebih kerap dilaporkan berbanding jenayah penyeludupan dadah di Malaysia. Yang ketiga, kita dapat daripada satu artikel yang menunjukkan data yang diambil dari salah satu aplikasi telefon yang bernama Truecaller, iaitu jumlah scam call telah meningkat sebanyak 24% daripada tahun 2018 ke 2019, dan ini telah menjadikan negara Malaysia berada di kedudukan yang ke-19 daripada 20 negara yang terkesan dalam scam call ini. Dan metodologi kajian terakhir telah diambil daripada kajian yang dijalankan oleh pelajar daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian ini mendapati bahawa terdapat pelbagai modus operandi yang digunakan untuk menjayakan kegiatan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nia Asfar Ashraf, dan untuk pembentangan seterusnya saya akan menceritakan bagaimanakah modus operandi syndicate ini dijalankan. Ianya bermula di laman sosial di mana syndicate ini akan memasukkan profil mereka. Sebagai contoh, mereka akan menggunakan gambar palsu yang akan dapat menarik perhatian pengguna laman sosial yang lain. Aplikasi Facebook adalah merupakan laman sosial yang paling popular dan juga efektif untuk syndicate ini menjalankan kerja mereka. Mereka akan menggunakan profil gambar lelaki British yang sering digunakan dalam penyambaran mereka untuk berkenalan dengan mangsa. Selain itu juga maklumat pemangsa seperti maklumat kerja, latar belakang, sejarah diri dan keluarga mereka akan turut dipalsukan. Syndicate ini juga akan cuba bertutur dalam bahasa Malaysia untuk meyakinkan mangsa bahawasanya mereka ada kaitan dan terikat dengan negara Malaysia. Seterusnya, syndicate ini akan mengambil masa lebih kurang 2 bulan untuk mengenali dan memperdayakan mangsa. Syndicate ini juga akan cuba untuk mendapatkan kepercayaan mangsa dengan menabur kemewahan seperti memberi hadiah melalui parcel, post online, dan juga syndicate ini akan menggunakan taktik dengan menjamar menjadi pegawai yang bekerja dengan agensi kerjaan dan juga swasta seperti National Courier, pegawai bank dan juga pegawai custom. Untuk pembentangan seterusnya, saya akan menceritakan langkah untuk mengatasi syndicate penipuan ini. Yang pertama adalah penglibatan dan juga campur tangan pihak polis dan juga rakan sekerja dengan memberi nasihat kepada mangsa, dan seterusnya mereka boleh bekerjasama dengan pihak berkuasa seperti PDRM dan juga Angkatan Tentera Diraja dengan memberikan pendidikan psikososial. Selain itu, pihak berkuasa seperti Bank Negara Malaysia dan PDRM perlu berganding bahu dan bekerjasama antara satu sama lain untuk mengadakan program bahaya scammer secara berperingkat untuk memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia tentang bahayanya scammer dan juga syndicate penipuan ini. Selain itu juga, sokongan dari masyarakat setempat dan kejiranan turut memainkan peranan yang cukup penting dalam mengekang masalah ini daripada terus berlaku. Dan akhir sekali, kesedaran dan keselamatan diri sendiri juga perlu dititik beratkan, dan ini adalah faktor utama.
setiap individu tersebut perlu lebih peka terhadap isu semasa seperti jenayah skamer ini agar tidak mudah terpedaya akan mangsa dan juga sedikit yang berada di luar sana. Dan untuk pembentangan saya yang terakhir, saya akan menceritakan secara ringkas statistik mangsa love scam penipuan ini. Rata-rata responden umur mereka adalah di antara 33 sehingga 37 tahun. Dan kerjaya mereka boleh dikatakan agak menarik juga. Ada di antara mereka yang merupakan guru, pegawai takbir, doktor, ahli perniagaan dan juga pensyarah. Tahap pendidikan mereka juga cukup bagus, di mana dua orang responden mempunyai diploma, dua orang responden mempunyai ijazah dan seorang responden mempunyai PhD. Tempoh pengenalan untuk jenayah skamer ini lebih kurang 1 bulan setengah, 1 bulan sehingga 2 bulan. Jika tempoh pengenalan mereka agak panjang, sedikit penipuan ini akan meninggalkan mangsa dan berpindah kepada mangsa yang seterusnya. Daripada 5 responden ini, jumlah kerugian yang didapati telah ditipu adalah lebih kurang di antara RM35,000 sehingga RM80,000. Jadi itu saja daripada saya. Perbatangan seterusnya akan diterangkan lebih lanjut oleh Fikri Sabri berkaitan dengan apakah punca-punca yang menyebabkan masalah ini berlaku dan kesimpulan akan diceritakan oleh beliau. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Muhammad Sabri. Saya akan membincangkan tentang punca peningkatan kes penipuan cyber yang semakin meningkat. Terdapat banyak faktor yang boleh dibincangkan dan dihuraikan yang menjadi punca peningkatan kes cyber atau skamer pada masa kini. Antara salah satu punca utama yang kita boleh rungkaikan dan bincangkan di sini adalah peningkatan kes penipuan cyber. Ini meningkat kerana peningkatan jumlah pengguna media sosial. Contoh yang dapat dilihat setelah berlakunya pandemik COVID-19, kadar penggunaan gadget atau telefon pintar dalam kalangan kanak-kanak telah meningkat. Ini akan lebih membuka peluang bagi skamer untuk menjalankan taktik-taktik kotor mereka untuk melakukan penipuan demi mendapatkan keuntungan yang lumayan. Punca lain yang dapat dilihat untuk dibincangkan dalam kajian ini adalah terdapatnya individu yang tamak dan rakus untuk menjadi hartawan yang berjaya. Sebagai contoh, kita dapat lihat bagaimana agensi skim penipuan atau skim cepat kaya ini mencari mangsa untuk ditipu berkali-kali dan golongan mangsa yang ingin cepat kaya ini akan menjadi sasaran yang lebih mudah untuk ditipu. Seterusnya, kelicikan penjenayah skamer dalam mengatur gerak dan strategi bagi memperdayakan mangsa turut menjadi punca peningkatan kes penipuan cyber. Oleh yang demikian, antara taktik-taktik yang digunakan oleh penjenayah skamer ini adalah dengan cara pengiklanan di media sosial seperti Facebook, aplikasi media sosial dan lain-lain. Antara punca terakhir yang boleh dibincangkan dan dihuraikan dalam kajian ini yang menyebabkan peningkatan kes penipuan cyber adalah tiada tindakan yang tegas dari pihak berwajib. Jika dapat dilihat, individu yang pernah melakukan penipuan cyber ini juga tidak serik dan akan melakukan perkara yang sama berulang kali kerana mereka mungkin sedar bahawa hukuman yang dikenakan terlalu ringan jika mereka berjaya dikesan atau ditangkap oleh pihak berwajib. Oleh itu, adalah pentingnya untuk mempunyai sumber yang mencukupi untuk memerangi penipuan cyber. Seterusnya, saya akan memperjelaskan kesimpulan yang dapat di dalam kajian ini. Mafhumnya, tidak dapat dirangkalkan lagi bahawa manusia kini terlalu bergantung kepada gadget dan komputer digital dalam era serba digital ini. Penipu cyber kini boleh mengetahui butiran secara praktikal sesiapa sahaja dari bawah tanah atau dalam pasaran gelap. Butiran ini mudah didapati dengan kos yang agak minimum. Individu yang tidak bermurid ini menganggap aktiviti mereka sebagai perniagaan dan kebanyakan mereka menjadi banyak wang daripada perbuatan demikian.
Ini secara tidak sengaja akan meningkatkan kes penipuan cyber dan sekaligus menyebabkan kerugian besar kepada negara. Oleh yang demikian, langkah-langkah mitigasi perlu diperkemas dan diperkasakan. Selain bergantung sepenuhnya kepada pihak berkuasa, berikut adalah beberapa carangan langkah keselamatan yang boleh diperaktikkan, seperti mengelakkan diri daripada berkongsi maklumat peribadi atau sulit kepada orang yang tidak dikenal pasti. Justru kesedaran dan usaha bersepadu masyarakat dan individu amat penting bagi mengatasi isu-isu jenayah penipuan cyber atau skema yang semakin berulang di negara kita ini. Sekian, terima kasih.